بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mulia Tuan Imam ahli siapan kuasa masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihah. Insyaallah pada malam ini kita lihat hadis kita bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Muka surat 122. Bab yang ke-10, nilai segala amal berdasar kepada niat. Allah berfirman yang bermaksud, sesiapa yang berusaha dengan tujuan mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Surah Hud. Sesiapa? Siapa saja? Maknanya siapa-sesiapa yang berusaha, Allah kata, dengan tujuan mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya di dunia, maka Allah kata, kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Dan surah Asy-Syura, sesiapa yang berusaha dengan tujuan mahukan faedah akhirat, kami akan mendapat tambahan kepada faedah yang ditujukan itu, itu. Dan surah An-Nisa, sesiapa yang berbuat demikian dengan tujuan mendapat keridhaan Allah, maka sudah tentu kami, Allah, akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi nampaknya di sini niat adalah amat-amat penting bagi kita dalam amalan kita dunia dan akhirat. Sebab itulah Rasulullah SAW ajar kepada kita, suruh kita selalu berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacalah doa itu sentiasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah di dunia ini, Rasulullah kata, baik. Baik maknanya, ulama kata, baiknya akhlak kita, panjangnya umur kita, baiknya rezeki kita, baiknya anak-anak kita, anak soleh solehah, dan baiknya apa tu? Cara hidup kita dari semasa ke semasa di dunia ini dengan melalui niat. Di akhirat, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik. Baik di situ ialah kita tutup apa yang Allah janji, iaitu syurga. Tutuplah, mintalah syurga.
Allah tidak lupa janji. Bila masuk surga, nak lihat zat yang maha kuasa ni. Yang kita tak boleh lihat hari ni. Kita doalah. Doa ni ada, ya Rasulullah doa, dan ada juga dalam surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita jauh daripada api neraka. Baik, kita tengok hadis yang ke-38 tu, bab yang ke-10 tadi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih atau kama qala rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-38 ini menerangkan nilai segala amal berdasar pada niat. Nilai segala amal yang kita buat berdasar pada niat. Ya. Uraian, tengok. Perkataan niat berarti tujuan yang membangkitkan, menggerakkan hati seseorang hendak melakukan suatu perkara yang tertentu. Tujuan membangkitkan, menggerakkan hati seseorang hendak melakukan sesuatu perkara yang tertentu. Itu tujuan niat. Perasaan berbangkitan dan pergerakan hati hanyalah melakukan perkara itu. Pengertian pertama menjadi asas untuk menilai baik buruk perkara yang hendak dilakukan itu. Perasaan perbangkitan tergerak di hati hendak melakukan perkara itu. Pengertian pertama menjadi asas untuk menilai baik buruk perkara yang hendak dilakukan itu. Pengertian kedua menjadi asas untuk diiktiraf, dikirakan perkara yang dilakukan itu baik, yang dilakukan itu, perkara yang dilakukan itu. Ya. Jadi kita nilai sendirilah. Jadi alhamdulillah malam ni kita baca hadis ni berkaitan dengan niat. Kita dah buat dah. Cuma kita nak menambah hadam, nak kuatkan lagi apa yang kita buat dengan niat kita. Ya. Membangkit gerak hati hendak melakukan suatu perkara yang tertentu. Hati kita, hati sedar maknanya buat sesuatu tu. Yang kedua, perasaan perbangkitan bergerak hati itu hendak melakukan perkara itu. Dengan tak lupalah daripada awal hingga akhir, contoh kita salat. Berbangkit hati kita, gerak hati kita dengan Allahu Akbar hingga sampai salam itu, maka kita ingat kepada Allah dan kita faham apa yang kita lafaz dalam salat. Contohnya itulah dikatakan khusyak pada aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un. Dapat kemenangan orang beriman, dia sembahyang itu khusyak. Maknanya buat dengan hati yang tahu, sedar, bukan paksa siapa. Soalan gitu ya. Baik. Hadis ini diriwayat pada Umar Al-Khattab. Siapa Umar Al-Khattab ni? Ada huraian dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan Umar Al-Khattab ini ialah digelar Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab ini digelarkan Amirul Mukminin.
apa dia? Raja bagi orang yang beriman. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis. Amirul Mukminin ini raja segala orang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua. Amir Umar Al-Khattab ini. Terkenal sebagai seorang yang berani. Urusan menegakkan kebenaran. Umat Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa. Dia berani, berani tegas. Bapa singa, mengingat keberanian dan kepahlawanan dia itu. Itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dia dengar sami' tu. Aku ada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal gerak anggota zahir manusia yang disengajakan. Gerak zahir manusia yang disengajakan tidak berlaku melainkan dengan adanya satu-satu niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niat. Dengan asas yang tersebut, siapa yang berhijrah dengan tujuan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikannya kepada balasan baik. Allah dan Rasul. Sesiapa berhijrah dengan tujuan hendak berfaedah dunia atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan seorang perempuan, maka hijrahnya itu hanya menyampaikan kepada apa yang ditujunya sahaja. Jadi maknanya, melihat pada hadis ini, tiap-tiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasar pada niat. Sekarang hijrah tak ada dah. Masa ni, masa Rasulullah dan masa sahabat-sahabat itu daripada Mekah ke Madinah itu dinama hijrah. Sekarang hijrah dah tak ada dah. Namanya jihad, berjihad. Melawan hawa nafsu, mengamalkan urusan arahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad. Berjihad. Sembahyang, puasa, zakat. Itu kalau nafsu kata tak nak, tidak buat juga. Salah begitu ya. Jadi tiap-tiap seorang hanya beroleh balasan berdasar pada niat. Asas yang tersebut, siapa berhijrah dengan tujuan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya. Berhijrah masa Nabi dulu, tinggal anak isteri, harta benda, sebatang kara, ikut Nabi kerana Allah, itu hijrah. Tapi kalau hijrah masa tu juga kerana nak berniaga, pergi berniaga di Madinah, bukan kerana agama yang dibawa oleh Nabi, maka dia dapat yang tu saja. Yang kedua. Yang ketiga, kalau hijrah tu dia kerana perempuan pergi, dia nak kahwin dengan tu, kerana perempuan itulah dia pergi ke Madinah, maka dia dapat yang tu saja. Itu niat. Ya? Jadi maknanya perkara niat ni perkara yang individu seseorang tu di dalam hati buat tu. Kerana perbuatan tu kerana
lillahi ta'ala, nak maradatillah, keredaan Allah, itulah niat. Tapi kalau niat kerana nak berniaga, niat kerana nak kahwin, pergi bersama Rasulullah, tak ada apa-apa, dapat yang tu kan. Nampak? Itu ya, kita fahami. Tengok huraian tu, tengok huraian di bawah tu. Tiap-tiap satu perbuatan atau amal yang dilakukan oleh seorang tak dapat tiada didorong oleh niat. Dengan sebab itu, maka tiap-tiap amalan yang baik dan yang buruk dinilai berdasar pada niat orang yang melakukannya. Cara menilai yang demikian menjadi asas bagi segala amal dan dalam Islam ini. Menurut asas yang tersebut, maka satu-satu amalan yang dikerjakan oleh dua orang dengan dorongan dua niat yang berlainan, maka nilainya dikira berlainan pula. Dua orang niat berlainan, maka Allah kira nilai itu tak sama. Hak ni nak berniaga, hak ni nak kahwin, contoh-contoh. Tak sama, tak sama. Bagi menjelaskan keadaan asas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan amal berhijrah sebagai contoh. Berhijrah dari Mekah ke Madinah pada masa itu adalah diwajibkan atas orang-orang Islam. Dalam pada itu, amalan berhijrah itu diberi nilai yang berlainan dengan sebab berlainan niat orang melakukannya, bagaimana yang nyata dari sabda baginda dalam hadis ini. Beliau soalnya niat. Sebelum memulakan sesuatu amalan, sebelum memulakan sesuatu amal, hendaklah terlebih dulu memperbaiki niat. Apa dengan apa? Dengan keikhlasan. Ikhlas. Dan hendaklah mengambil tahu, memikirkan hal dengan teliti. Kerana niat itu menjadi asas dan segala amalan tetap menjadi pengikut. Jika baik niat seorang, maka baiklah amalannya. Dan jika buruk dan rusak niat, maka buruklah amalannya. Nah, hadis sebelum ni kan, hadis yang akhir kita belajar di bawah ni, masalah dalam peperangan. Seorang laki-laki masuk perang. Bila berperang, mati dalam peperangan. Dia berjihad. Lalu dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata, berapa kali dia diam Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata, tidak, kamu tidak berjihad. Sebab niat kamu kerana nak uji orang kata berani. Habis, tak dapat pahala. Itu dia. Oleh itu tengok. Tiap-tiap seorang jangan ia menuturkan sesuatu perkataan atau mengerjakan sesuatu amalan atau berniat hendak menjalankan sesuatu urusan, melainkan hendaklah ia menjadikan niatnya itu semata-mata untuk bertakarrub. Bertakarrub ini mendekati, mendampingkan diri pada Allah. Dan mengharapkan pahala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi amalan dinyatakan. Benar atau tidak niat yang didakwakan oleh seseorang itu. Lihat. Disyaratkan bagi benarnya niat seseorang itu adalah disertakan dengan amal. Maka sesiapa menuntut ilmu misalnya mendakwa bahawa niat pada mencapaikan ilmu ialah untuk beramal, mengajar ilmu dia belajar tu, kemudian ia tidak melakukan yang demikian setelah mendapat ilmu, maka nyatalah niat itu tersebut tidak benar. Belajar ilmu dapat, tapi dapatlah, tak bagi tahu ke orang, tak amal, tak ada apa. Juga sesiapa mencari kekayaan dunia, mendakwa bahawa ia
mencari kekayaan dunia itu ialah dengan tujuan berdikari. Sungguh-sungguh dia buat, tidak bergantung kepada orang, kerana hendak membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, memberi sedekah kepada fakir miskin, melakukan silaturahim kepada kaum kerabat. Kemudian ia tidak melakukan yang makan itu mendapatnya, maka nyatalah tidak benar dengannya itu. Dia berdikari sungguh, kerja sungguh, nego sungguh, kaya. Bila kaya, tak ada sedekah pun, fakir miskin, zakat pun tak tahu ke mana. Aku harta aku, contohnya begitu. Contoh. Habislah kalau macam tu. Ya. Satu daripada juga niat. Kita niat semayang. Usolli fardul maghribi salat rakaat itu adaan makmuman dan Allahu akbar. Aku semayang fardul maghrib ikrar makmum dan taala. Niat kita kerana kita semayang fardu. Lepas tu lepas pada maghrib kita nak semayang rawatib. Selepas maghrib. Usolli sunatul maghribi rakaatan ba'diyah. Niat kerana selepas tu. Itu beza tu. Niat kerana fardu, niat kerana kita amalan sunat. Ba'diyah, qabliyah. Itu hati kita terikat yang kita sebut tu. Itu dinamakan niat kita, ya, niat kita. Baik. Kata Imam Syafi'i, imam kita Syafi'i, imam yang lain juga berpendapat bahawa hadis ini, hadis yang kita baca ni sepertiga Islam. Kerana perbuatan seorang ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya, manakala niat itu ialah salah satu daripada yang tiga tersebut. Yang 2/3 lagi ada dua hadis. Ya? Imam Syafi'i kata perbuatan seorang itu hatinya, lidahnya, anggotanya. Hati kita, lidah kita, anggota kita. Usolli fardul maghribi salat rakaatin adaan makmum Allahu akbar. Lidah kita baca, anggota kita angkat. Angkat. Itu rukun dalam sembahyang. Kata ulama Imam Syafi'i kata berpendapat sepertiga Islam. Maknanya kuatlah perbuatan niat dalam melakukan sesuatu itu. Kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya, lidahnya, dengan anggotanya. Meraku mesti. Kita nak bagi zakat fitrah katanya. Zakat fitrah. Ya. Aku keluar zakat fitrah yang wajib. Kita kata hati kita niat yang wajib. Lillahi ta'ala. Puasa, aku puasa besok hari. Bulan Ramadan terkenal Allah Ta'ala. Hatinya. Nawa itu sebut dengan lidah. Itu niatnya. Baik. Lihat dalam buku kita ni. Niat tidak dapat mengubah keadaan maksiat. Sebenarnya niat itu tidak memberi kesan dan tidak dapat mengubah sama sekali akan hakikat sesuatu perbuatan buruk atau sesuatu maksiat. Perkara yang buruk tetap buruk. Walaupun orang melakukan itu mendakwa bahawa perkara itu dilakukan dengan niat baik. Apa niat baik? Perkara buruk dia niat baik. Buruk je lah. Tak berubah. Misalnya orang minum arak. Tengok sebelah. Misalnya orang minum arak dengan niat hendak menguatkan badan, nak kuat,
Puasa nak memikir kuat dan sebagainya, menguat badan untuk berbuat ibadat gunanya. Maka niatnya yang dimakan itu tidak menjadi perbuatan itu baik. Tak haram, tetap haram. Al-halal mubayyinun, al-haram mubayyinun. Allah sebut dah. Hadis sebutlah innal halal mubayyinun wa innal haram mubayyinun. Sesungguhnya halal itu nyata dan haram itu nyata. Walaupun dia niat baik. Minum arak, nak cergas, nak semayang ke apa tu, tak haram, tetap haram. Walaupun dia niat nak buat baik itu. Dikira niat yang jahat. Niat itu juga menambahkan kejahatan kepada maksiat yang dilakukan itu. Oleh itu, tiap-tiap orang sebagai sahaja berusaha dengan bersungguh-sungguh menguasai niat untuk mengharapkan keridhaan Allah mata-mata. Mardatillah. Kita buat, kita puasa, kita sembahyang. Itu tanggungjawab kita. Kenapa? Allah suruh. Nabi pun buat sebagaimana kita buat ikut Nabi. Maka kita nak mardatillah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin janji. Kita nak harap, nak kepada bila kita buatnya, harap kita amalan kita itu balasan syurga lah. Sebab itu bila kita assalamualaikum warahmatullahi ya sebelah kanan tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah kami redha masuk syurga. Masuk syurga. Kalau Allah tak redha, tak boleh. Jadi maknanya kita buat kemudian nak mardatillah, mereda keridhaan Allah, bantuan daripada Allah untuk mengerjakan taat kepada Allah. Jadi elok juga diketahui bahawa suatu amalan yang boleh dihimpunkan padanya beberapa niat. Ada orang yang mengerjakan mendapat pahala bagi tiap-tiap niat yang diniatkan itu. Misalnya dalam perkara-perkara taat, apabila seorang itu membaca Quran, hendak meniatkan untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang membaca Quran adalah orang yang bermunajat dengan Tuhan. Hendaklah juga meniatkan untuk mendapat ilmu pengetahuan dari Quran. Kerana Al-Quran menjadi sumber, ya. Dan juga hendaklah yang meniatkan untuk mendapatkan faedah kepada dirinya sendiri dan pendengar-pendengarnya dengan bacaan Al-Quran itu. Dan lain-lain lagi dari niat-niat yang baik. Ya. Baca Quran. Baca Quran maknanya kita bermunakasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab suci Al-Quran itu maknanya kitab yang Allah bagi kepada Jibril, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimah pun Nabi tak ubah. Yang disampaikan oleh Jibril dibaca kepada Nabi, Nabi baca, tulis Zaid tulis. Daripada Fatihah hingga sampai qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak sama walaupun satu kalimah, walaupun satu. Tetap yang itu. Oleh sebab itu bila kita baca, maknanya kita bermunakasyah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Lebih sekarang ni, masa sekarang, masa dunia macam-macam akan berlaku. Oleh sebab itu anak nak sebut, kita kena niat banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita salat, kita ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Ingat kepada Allah banyak-banyak. Zikir kepada Allah banyak-banyak. Yang pertama. Yang kedua, Quran. Bacalah Quran. Fahamlah Al-Quran. Kalau kita tak faham dengan bahasa Arab, ada bahasa Melayu terjemah. Kalau kita tak boleh dengan bahasa Melayu, orang faham dengan bahasa Inggeris, ada terjemah bahasa ini.
Quran sudah dia tak ubah. Nanti dia akan hilang. Dia akan hilang. Dalam 2 minggu sudah di Bagasrai. Surah Ar-Rahman dengan surah Waqiah. Pipi itu hilang. Quran tu dia nak baca, tiba-tiba nak baca besok subuh tak ada. Quran akan hilang, akan ditarik. Orang hafal Quran contohnya. Orang hafal Quran, bila Quran tu ditarik balik, dia termanga-manga, tak tahu apa. Jadi oleh sebab itu, sebelum Quran hilang, Quran yang ada pada kita ini, bacalah Quran. Kalau boleh kita hafal surah-surah yang memberi manfaat. Banyak nilai-nilai ketinggian Quran tu dalam surah tu dia tak sama. Surah Fatihah, Ummul Quran tu, surah Al-Kursi, ayat kursi, surah Waqiah, surah Ad-Dukhan, surah Waqiah, dia tak sama ketinggian dalam Quran itu. Macam kita kata surah Al-Muluk, surah tu menjadi pembantu kita masa dalam alam barzah. Bila kita baca, kita faham, kita amal, surah tu, pahala-pahala yang kita baca tu, dia tolong kita di dalam alam barzah. Surah ayat kursi, tinggi nilai tu, seolah-olah buat bandingan macam anak kasar kalau pergi buat junjung itu, dia tetap macam-macam sirih, macam-macam sini. Ayat kursi itu dia tinggi sekali, di pojok tu sekali. Itu ayat kursi. Allah, nilai banyak. Ya? Amalkanlah. Kita sama-sama amal, ya. Kita sama-sama. Pertama, jaga Allah. Ingat Allah banyak. Yang kedua, Quran tadi. Yang ketiga, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak. Ada mengatakan hadis mengatakan hari Jumaat, malam Jumaat, hingga sampai 100, 200 ribu selawat. Ya. Inilah amalan-amalan kita untuk hari akhirat. Hari ini kita rasa malas dan sebagainya, kita jihad, baca Quran, selawat banyak, semayang banyak, bangkit malam pukul 2, pukul 3, semayang tahajud, semayang witir dan sebagainya, baca Quran. Sebab masa tu ada hadis mengatakan malaikat turun, dengar yang dia baca ni, lepas tu dia bermunakasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang duk baca Quran. Kita tak nampak lah. Gitu. Baik, cuba tengok ini. Dalam perkara yang harus pula apabila makan minum. Apabila makan minum, hendaklah ia meniatkan untuk mematuhi perintah Tuhan yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makalah dari benda-benda yang baik lagi halal yang kami kurniakan kepada kamu. Dan juga meniatkan dengan makan minum itu untuk mendapat tenaga, kekuatan, memudahkan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga meniatkan untuk melahirkan syukur kepada Allah, memerintah dengan firman-Nya, maksudnya makalah kamu dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Dan demikian terusnya demikiannya sekiranya dilakukan mengenai niat-niat yang baik itu. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Selain daripada kita baca niat baik,
kita baca makan tu, dia jadi khasiat tak penyakit darah tinggi. Kecil mana? Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Maka dapat halal. Dapat halal. Tapi tak nampaklah benda tu. Dunia. Ada yang mengatakan, ulama-ulama mengatakan jauh daripada darah tinggi, kecil manis dan sebagainya, penyakit-penyakit dalam tubuh badan. Baca. Ya. Makalah kamu dengar rezeki Tuhan kamu, kulu disebut nanti ini maksud saya, makalah kamu daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya, dan demikian seterusnya yang segianya dilakukan mengenai niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik. Segia diketahui, tengok sebelah lagi. Segia diketahui seorang itu tidak sunyi semasa ia berniat untuk melakukan suatu perkara dari salah satu daripada 3 keadaan. Satu, yang pertama bahawa ia berniat serta bertindak melakukannya. Niat serta bertindak melakukannya. Ni nak sembahyang ni. Nak sembahyang apa ni? Sembahyang isyak. Bertindak dia macam mana? Alhamdulillah. Betul-betul nak buat. Nabi kata, bila sembahyang ni as-salatul wida'i, sembahyang selamat tinggal. Belum tentu lagi isyak malam esok kita boleh sembahyang. Supaya kita pergi ke Mekah, tawaf, tawaf wida, tawaf fardu, tawaf mula-mula sampai. Tawaf wida itu belum tentu lagi kita nak pergi lagi kali yang kedua ke Mekah. Itu selawat, tawaf selamat tinggal, tawaf baik. Begitu juga kita sembahyang. Tegak atas sembahyang nak kerana Allah SWT, ini sembahyang selamat tinggal. Malam esok belum tentu lagi. Ada hadis mengatakan itu. Ya? Nah, itu dikatakan berniat serta bertindak melakukannya. Yang kedua, berniat tidak bertindak berniat dan tidak bertindak melaksanakannya dengan ia boleh bertindak, maka hukum keadaan niat yang demikian dan keadaan niat yang pertama adalah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang akan dinyatakan dalam hadis 39 tadi. Ketiga, berniat untuk melakukan sesuatu perkara sedangkan ia tidak mampu melakukannya, lalu ia berkata dalam hati, kalaulah aku terdaya melakukan nasaya aku lakukan, maka ia boleh balasan bagi apa yang diniatkan itu. Sama seperti yang didapati oleh orang yang mengerjakannya. Benda yang tak mampu, tapi niat nak buat, dapat pahala dah. Tak mampu, malam ni tidur tu dia contoh. Lepas tu nak bangkit, tapi tak jadi bangkit, dapat pahala dah. Bila bangkit, tambah lagi pahala. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Apa yang diniatkan itu dapat, sama seperti yang didapati oleh orang yang mengerjakannya. Hendaklah diingat lagi, suatu amal itu ada kalanya dikerjakan dengan perasaan riak, semata-mata, ada kala bercampur dengan riak. Kedua-dua jenis ini tidak ada pahala padanya, bahkan haram dilakukannya. Melalui niat juga, riak, menunjuk-nunjuk. Demikian juga tidak ada pahala bagi mana-mana amalan yang dikerjakan semata-mata dengan tujuan mendapat keuntungan dunia, seperti berjuang di medan perang untuk mendapat harta rampasan saja. Tetapi kalau perjuangan itu untuk meninggikan agama Allah serta mendapat harta rampasan perang, maka perjuangan yang tersebut dapat pahala walaupun tidak sepenuhnya. Itu letak pada niat. Selain daripada itu, siapa yang melakukan sesuatu amalan ibadat
Kemudian terlintas di hati perasaan riak. Masa ia mengerjakannya, lalu ia menolak dengan serta-merta, maka tidaklah tercacat amal ibadat itu. Buat satu nak menunjuk ke orang, lepas tu padam dia ingat, tak mau buat dah, tak dapat dosa. Masalah macam itu ya. Masalah ini diakui sah secara ijma' ulama. Kalau ia terus perasaan riak, maka hampalah amalan ibadat tersebut dari beroleh pahala. Kalaulah perkara yang dikerjakan itu berhubung dengan satu dengan yang lain, sehingga ke akhirnya seperti yang terdapat dalam sembahyang, juga terdapat dalam amalan haji. Tetapi kalau ada perkara yang dikerjakan itu tidak berhubung antara satu dengan yang lain, seperti membaca Quran, bertasbih, bertahlil, maka ia hanya mendapat pahala bagi bahagian yang tidak ada perasaan riak itu. Kalaulah pula satu-satu amalan ibadat dikerjakan yang sempurna, bersih, suci dari segala yang mencacatkan, kemudian ia dipuji orang, lalu ia bergembira dengan pujian itu, maka demikian itu tidak merosakkan ibadat yang telah sempurnakan itu. Dia tidak riak. Tapi orang puji, itu soalan dia nak puji. Tapi bagi dia buat amalan itu, dia tidak menunjuk-nunjuk. Itu tak mengapa. Ya? Okey. Anak bagi yang akhir ni, supaya kita boleh buat amal bersama ya. Yang pertama amalan apa tu, untuk kita mendapat bahagia dunia dan akhirat. Untuk kita mendapat bahagia dunia akhirat ini, Nabi suruh kita selawat 1000 kali sehari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu panjang. Kalau pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli 1000 kali sehari. Kemudian orang ni kalau buat amal begini, dia kalau dia mati, Allah tunjuk dah baik, kebaikan lagi akan datang. Nampak dah di hari nak mati tu, Tuhan tunjuk nampak syurga, nikmat dalam syurga, mati dengan keadaan husnul khatimah. Dia nampak dah, berpeluh muka, mata pun jenis, dia nampak dah. Kenapa? Kerana dia amal selawat 1000 kali sehari. Kalau tidak, Nabi kata, sesiapa selawat atasku 100 kali sehari, 100 kali sehari, qadallah, Allah qadar, Allah balas atas orang tu 100 hajat. 100 hajat ni 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. Hajat yang baiklah. 100 kali jangan tinggal. 100 kali sehari Allah laksanakan qada kita, hajat kita tu 100 hajat. 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa-siapa selawat kepadaku, Nabi kata 10 kali pagi, 10 kali petang, dia dapat syafaat itu di akhirat itu. Lepas subuh 10 kali, lepas asar 10 kali, 20 kali. Nabi kata dia dapat syafaat itu di akhirat itu. Syafaat yaumul qiyamah, kebahagiaan boleh dipilih hari. Jadi hari ini kita boleh buat yang mana kita nak, 1000 kah, 100 kah, ataupun 20. Inilah jalan-jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Amalnya kita nak amal. Benda kita dah tahu, ingatlah. Okeylah, masa ada tak ada. Kita boleh start kat situ dulu. Cukup ya. Ada lagi sikit-sikit nak buat, tapi dah masa ya, tak ada. Okey, insya-Allah. Baik, kita sudah dengan tasbih kafarah dan baca ayat wal-'asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa ziyadata fil 'ilm wa barakata fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wa ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kana billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.